Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam another episode of Mystic Horror. Dan pada malam ini, saya akan membawakan dua kisah seram untuk tatapan anda semua. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, share dan subscribe. Kepada yang dah like, share dan subscribe, terima kasih banyak-banyak. Jadi, sebelum kita mulakan, jom kita layan di intro dulu. Sejahtera kepada semua pembaca kisah seram benar 1, 2, 3. Kisah ini adalah kisah benar yang berlaku kepada adik ipar saya. Nama panggilan adik ipar saya ni kita orang selalu panggil dia Mamat lah. Baik, kisah dia macam ni. Kisah ni dia berlaku dekat Pontian, Johor Bahru, tahun 2022, masih baru lagi. Begini kisah dia. Waktu tu Mamat ni dia kena hantar abah dia pergi tempat kerja. Pada waktu tu Mamat dia drive kereta Wira. Pada waktu tu jam dah lebih kurang pukul 3 atau 3 suku pagi lah. Mamat pada waktu tu dia tengah rasakan hati dia tak tenteram kerana pada pagi tu suasana amat sunyi dan hujan dah mula turun dengan renyai-renyai. Setelah Mamat ni dia hantar abah dia ke tempat kerja, kereta yang Mamat tengah drive ni pada waktu tu dia berselisih dengan sebuah van ambulan yang ada jalur hijau, biru, putih dekat badan dan tertera tulisan ambulan dekat badan van tersebut. Menurut kata Mamat lah, ambulan yang dia tengok tu sangat laju. Jadi Mamat ni pun berfikir, siapa pula yang aksiden pagi-pagi buta macam ni, dan terus dia bawa kereta Wira dia macam biasa. Setelah dah drive lebih kurang dalam 20 minit, kemudian tiba-tiba ada sebuah van, dia buka lampu cerah ataupun high beam daripada arah belakang kereta Mamat ni. Ini telah membuatkan Mamat silau kerana pantulan daripada lampu kenderaan di belakang dari arah belakang yang tepat kena pada cermin pandang belakang dan juga side mirror kereta Mamat ni. Van tu pula dia cocok rapat kereta Mamat ni. Setelah melalui simpang ke Parit Selangor, van tu pun terus memotong kenderaan Mamat dengan laju. Itu adalah ambulan yang sama, kata Mamat dalam hati dia. Kiranya ambulan yang dia selisih tadi tu 2 kali lalu dekat kereta dia. Itu adalah sangkaan dia. Setelah tu Mamat pun drive lah kereta dia macam biasa. Daripada jauh Mamat ternampak van yang pintas dia tadi sebentar tadi. Mamat ni terus rasa hairan. Kenapa van ambulan tu bergerak amat perlahan, lebih kurang 30 km sejam saja. Mamat pada waktu tu memang rushing lah nak balik ke rumah. Mamat pun pintaslah van tersebut. Dengan lantas Mamat pun menoleh ke arah pemandu van tu. Apa yang Mamat tengok, van ambulan tu memang tak ada driver. Ini kerana lampu di dalam kenderaan van ambulan tu dah dibuka cerah. Memang tak ada driver dalam van ambulan tersebut. Mamat terkejut tengok van yang tak ada pemandu tu boleh bergerak. Dan misteri dia, siapa yang drive van tu? Mamat terus saja potong van ambulan tersebut. Pelik tak? Siapa yang drive ambulan tu? Lampu ambulan dibuka luas, tapi tak ada orang. Setelah tu, apa yang menakutkan lagi, van ambulan tu pula memecuk rapat ikut kenderaan Mamat. Mamat merasa takut dengan situasi tu. Lama kelamaan van tu terus hilang dan raib daripada arah belakang kenderaan Mamat. Rasa lega lah Mamat pada waktu tu. Jadi Mamat ni pun rasa amat takut. Tapi pada masa yang sama dia heran dengan apa yang dia tengok ataupun situasi yang dia baru saja alami tadi. Pada malam tu, setelah sampainya Mamat dekat rumah dengan keadaan terketar-ketar, Mamat terus basuh kaki dan terus tidur. Tapi dia tidak lena. Keesokan hari dia, Mamat terus demam dan dia pun ceritalah ke semua kisah tu kepada ibu beliau. Terkejut juga ibu si Mamat ni mendengar kisah seram anaknya itu. Sekian sajalah kisah benar seram 1, 2, 3 yang benar-benar terjadi kepada Mamat. Nantikan lagi kisah benar seram yang akan saya ceritakan dari semasa ke semasa. Akhir kata daripada saya, alam ghaib itu ada. Kita semua tidak bersendirian. Baik, terima kasih kepada anda yang sudi dengar pada
kisah pada malam ini. Selamat berpuasa semua. Agak sibuk sikit bulan puasa ni baru dapat buat video. Jadi terima kasihlah kepada anda yang dah support channel ni. Terima kasih. Kepada yang masih belum, silalah like, share dan subscribe. Jumpa anda pada next video. Lupa ada kisah yang seterusnya. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pembaca kisah benar, misteri dan seram. Pada malam ni saya nak berkongsilah satu kisah benar yang saya alami, dan juga pada masa yang sama kisah ni misteri yang terjadi kepada kawan saya yang namanya tak nak diceritakan. Kisah ni dia berlaku pada zaman dahulu, pada tahun 1994. Sewaktu tu saya masih bersekolah dekat sekolah menengah. Begini kisah benar dan seram saya. Pada satu malam, saya dengan seorang kawan baik saya yang bernama Nin telah berbasikal ke kedai Pak Ya yang terletak dekat ujung kampung. Kedai tu pula terletak dekat seberang jalan raya. Tujuan kami adalah untuk melihat surat. Kok lah ada surat kami sampai. Memandangkan waktu tu kalau ada orang ingin nak hantar surat, alamat kedai yang berhampiran akan diberikan. Mungkin bagi memudahkan posmen untuk hantar surat. Memandangkan perumahan dekat kawasan kampung kami memang pada masa tu tidak disediakan peti surat. Jadi kedai itulah menjadi peti surat dia. Dipendekkan cerita, pada malam tu saya yang kayuh basikal, manakala kawan saya Nin hanya membonceng ataupun menumpang. Untuk pergi ke kedai Pak Ya, kami terpaksa lalu jalan kebun kelapa dan juga pokok-pokok di kiri dan kanan jalan. Dan memang orang jarang lalu jalan tu, lebih-lebih lagi pada waktu tengah malam hari. Keadaan dia memang sunyi sepanjang jalan kerana memang tak ada rumah penduduk kampung kat situ. Jarak nak jumpa dengan rumah penduduk kampung pun lebih kira-kira 1 kilometer baru boleh jumpa sebuah. Suasana pada malam tu sungguh sepi, sunyi dan jalan agak terang sikit kerana disinari cahaya rembulan berbanding pada malam-malam yang lain. Walaupun di masa tu basikal aku tak mempunyai lampu. Ketika kami pergi untuk mengambil surat, pada waktu tu lah tak ada perkara pelik yang berlaku. Setelah sampai dekat kedai, surat yang kami cari tak ada dekat peti surat kedai. Jadi sia-sia sajalah usaha saya kayuh basikal pada waktu tu dengan redah kebun kelapa. Dalam perjalanan balik, saya dengan ni rancak menyembang. Topik perbualan kami pun dah tak ingat dah sebab terlalu lama peristiwa ni berlaku. Ni dekat belakang saya sedang rancak berborak dan kami pun balik melalui jalan yang sama yang kami lalu tadi. Tiba-tiba saja dalam samar-samar di bawah cahaya bulan di tengah jalan, ada jarak lebih kurang 50 meter. Dekat depan saya ada nampak sesosok tubuh berwarna putih. Sosok tubuh tu seperti pocong, jelas kelihatan, tetapi mungkin kedudukan dia masih jauh. Jadi wajah lembaga tersebut tak kelihatan, cuma nampak gelap saja. Alhamdulillah, mungkin Allah SWT memberikan saya ketenangan pada waktu tu. Secara tidak semena-mena mulut saya secara spontan terus baca surah ayat kursi dengan lancar, tetapi perlahan saya pun gagahkan kayuh basikal dan saya tengok lembaga tu pun berganjak pergi dan masuk ke dalam kawasan kebun di kiri jalan. Mulut saya terkunci rapat. Lalu saya teruskan kayuh basikal dengan lebih laju lagi tanpa memberitahu kepada Nin peristiwa tersebut. Di dalam hati saya, lebih baik bagi tahu Nin apabila sampai dekat rumah nanti. Sepanjang perjalanan kami nak balik ke rumah, saya mendiamkan diri dan saya rasakan jarak nak sampai ke rumah memang terlalu jauh, tak seperti kebiasaannya. Perasaan saya bercampur bau kerana duk fikir sama ada apa yang aku tengok tadi manusia ataupun hantu. Terlalu banyak persoalan bermain di kepala aku sewaktu kejadian tu. Nin masih duk rancak bercerita kepada aku macam tak ada apa-apa yang berlaku. Berkemungkinan cuma saya seorang sajalah yang nampak makhluk tersebut. Bila sampai saja dekat rumah, saya tengok jam baru pukul 11 malam. Selepas tu barulah saya berani ceritakan apa yang saya tengok tadi dekat Nin. Tapi bila difikirkan balik logik akal, kalau makhluk tu manusia, kenapa dia duduk dekat situ pada waktu tengah malam hari dan dia berada dalam kebun yang semak sunyi, dan kenapa seluruh pakaian dia berwarna putih? Atau adakah itu hantu pocong yang mengganggu kami sebentar tadi? Ataupun lain? Untuk pengetahuan semualah,
Jalan yang kami lalu tadi sepanjang 1 kilometer dan akan terjumpa simpang 3. Dekat simpang 3 tu akan ada sebuah tembok dan ada orang bercerita mereka pernah terjumpa lembaga sedang bercangkung di atas tembok pada waktu senja ataupun malam hari. Alhamdulillah, selepas daripada tu kami dah jadi lali. Biasalah budak nakal takkan pernah serik selalu keluar rumah pada waktu lewat malam. Sekian sajalah kisah benar, seram dan misteri daripada rakan saya. Akan ada lagi kisah-kisah benar, seram dan misteri pada masa yang akan datang. Akhir kata daripada penulis, alam ghaib itu ada, kita semua tidak bersendirian. Okey, terima kasih. Itu sajalah kisah kita pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang dah sudi like, share dan subscribe channel Mystic Horror. Selamat berpuasa kepada semua. Dan jangan lupa, jangan ponting boza dan jangan join geng plastik hitam.